perjalanan Nabi Muhammad dan Abdullah bin Osman, dan dalam peristiwa itu mereka berada dalam gua Sur Al-Ghar, dan Nabi pun sebut la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu sentiasa berduka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara juzuk 19, Allah buat cerita yang lain pula tentang Nabi Musa AS yang membawa kaumnya melarikan diri daripada Fir'aun. Dan disitulah apabila mereka telah dikejar oleh Fir'aun, kaumnya berkata inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti akan ditangkap. So apa komen Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sekali-kali tidak, sesungguhnya bersama dengan aku adalah Tuhanku yang akan memberikan petunjuk. Jadi perkataan la tahzan innallaha ma'ana dengan innallaha ma'iya rabbi sayahdin telah membawa dua perspektif yang sangat berbeza. Paling kurang kalau kita nak bahaskan dari sudut kenapa Nabi Muhammad menyebut perkataan Allah innallaha ma'ana, dan kenapa Nabi Musa menyebut perkataan Rabb inna ma'iya rabbi. Jadi berdasarkan perkataan Allah itu telah membuka satu perbincangan sirah yang amat luar biasa. Dan panjanglah, itu memerlukan masa lebih kurang setengah jam untuk bahas ya, beberapa perbezaan. Tapi kita bukan nak bincangnya itu. Mukadimah yang kedua, satu perkara yang jarang disentuh adalah membahaskan perkataan ataupun nama-nama yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan biasa mendengar ayat tentang lalat, Az-Zubab. Kamu tidak mampu mencipta zubab, la yakhluqu zubaban walau ijtama'ulah, walau kamu semua berkumpul untuk mencipta seekor lalat. Itu dalam suratul Hajj ayat yang hujung-hujung ya. Jadi biasanya orang akan tengok ayat itu, orang akan bahas dari sudut kekuasaan Allah. Lalat itu macam mana bentuknya, itu tazakkur, tadabbur, apa itulah yang Tuan Fazrul buat ya. Tetapi jarang orang memberikan tumpuan terhadap perkataan zubab itu sendiri. Yang mana perkataan zubab ini, apabila kita memahami, barulah kita akan mengerti kenapa lalat dinamakan zubab. Dan saya sejak mengetahui perkataan zubab itu, saya akan lihat lalat, saya akan lihat dari persepsi yang berbeza. Patutlah Allah kata dia ni nama zubab ya. Dan zubab itu amat rapat dengan satu ayat yang lain berkaitan dengan munafik, muzabzabina baina dzalika la ilaha dan sebagainya, muzabzabina zubab. Jadi zubab ini kalau boleh saya sebutkan secara ringkas, orang yang bergerak begitu, sejenis haiwan yang bergerak begitu pantas. Dan orang munafik ini adalah ibarat zubab, kerana pendirian mereka boleh berbolak-balik dalam tempoh yang amat pantas. Jadi bila saya tengok lalat, saya ingat pada orang munafik. Jadi itu adalah satu persamaan yang cukup unik. Dan banyak lagi lah tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya tak boleh nak luas semua. Saya bagi masa setengah jam je. Itu pun dah rampas tadi, patut sembilan suku. Baik, sekarang ni saya nak fokus pada nama Hud ya. Hud. Kenapakah dalam surah Hud tadi saya sempat tengok, alhamdulillah Ustaz Syahri sebut kisah yang paling banyak adalah kisah Nabi Nuh, berapa puluh persen. Yang kedua paling banyak adalah Nabi Shu'aib ya. Yang ketiga barulah Hud. Kisah yang pertama disebut adalah Nabi Nuh, baru pergi Nabi Hud. Tapi kenapa surah ini tidak dinamakan surah Nuh? Kenapa yang hujung sekali itu baru dinamakan surah Nuh ya? Kenapa nama Hud yang dipilih? Dan kita juga kena menjelaskan bahawa surah ini dia ada tiga surah yang berdekatan, iaitu Yunus, Hud dan Yusuf. Yang kesemuanya digunakan nama Nabi Yunus, Hud dan Yusuf, dan semuanya bermula dengan Alif Lam Ra ya. Kenapa surah ini dinamakan surah Yunus, kenapakah ini Hud, dan kenapakah ini adalah Yusuf. Jadi kalau nak faham lebih lanjut, kena faham apa maksud Yunus, kena faham maksud Yusuf, barulah kita akan rasa sangat selera untuk memahami perkataan Hud sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Tapi sajalah saya bagi supaya tuan-tuan dan puan-puan pening sikit. Tapi saya pun tak nak cerita pun ya. Okey. Saja je. Okey, satu ahli kitab tak pernah tahu pun tentang Hud dan Ad. Tapi Ustaz Syahri boleh tak, saya tak nak bahaslah yang ini. Ustaz Syahri tempat lain lah.
Minta maaf banyak. Okey, senang sikit saya tengok. Oh, sorry. Okey, ini saya akan pilih beberapa poin je sebab banyak sangat ya. Satu, kalau kita lihat Hud ni, dia ada 3 nama yang berdekatan. Hud, Ad dan Iram. Iram biasa dengarkan Iram Mazatil Imad dalam surah Al-Fajr. Okay, kaum Ad tu banyaklah dalam berbagai ayat. Kazzabat Adun fakaifa kana azabi wa nuzur, suratul Qamar sebagai contoh. Baik, nama Hud dan Ad tidak ada dalam kitab. Nama yang ada dalam kitab Taurat adalah nama Iram. Dengan mereka memanggil Iram itu dengan Aram, ya, Aram, bukan Iram, Aram. Tapi maksudnya sama. Aram ini merujuk kepada orang yang satu kaum yang mempunyai binaan yang tinggi. Maka Nabi Ibrahim sebagai contoh, sebelum dipanggil Abraham ataupun Ibrahim, baginda lebih dikenali sebagai Abram. Sehinggalah baginda menunaikan segala perintah Allah, fa'atammahun, barulah nama Abram tadi bertukar kepada nama Ibrahim, yang mana nama Ibrahim mempunyai maksud yang sangat luas. Walaupun ulama dulu sekadar menyebut Ibrahim adalah nama Suryani yang bermaksud Abun Rahim, bapa orang yang pengasih ataupun tokoh pengasih, tetapi sebenarnya maksud tokoh pengasih itu hanyalah satu definisi yang wujud daripada nama Ibrahim. Sebenarnya bukan itu maksud yang utama, ya. Jadi asalnya nama Abram, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, sehinggalah akhirnya bertukar menjadi Ibrahim. Baik, saya ke depan terus. Minta maaf ya. Okey, kita terus ini. Kalau menurut Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyatakan bahawa ulama berbeza pandangan. Hud ini nama Arab ke ataupun nama Ajam? Dia berbeza. Kalau Dr. Salah memang menyatakan Hud adalah nama Arab. Apalagi kalau maklumat-maklumat yang ulama dahulu sebut, beberapa orang Nabi bertutur dalam bahasa Arab, dan Nabi pertama yang bertutur dalam bahasa Arab adalah Nabi Hud, ialah Nabi Hud. Kemudian disusuli Nabi Saleh, dan ada lagi lah Nabi yang lain, ya. Baik, bagi ulama yang berpendapat Hud ini ialah bahasa Arab, mereka menyatakan ia berasal dari perkataan Al-Haud, kemudiannya boleh menjadi Al-Haid ataupun orang yang bertaubat, ya. Hud ini orang yang bertaubat. Kemudiannya ada lagi dakwaan bahawa kubur Nabi Hud berada di Yaman berdekatan dengan Barahud. Ini mengukuhkan dakwaan bahawasanya baginda merupakan Nabi Arab. Apalagi tuan-tuan dan puan, penempatan kaum Ad dan penempatan kaum Samud itu tidak jauh daripada Jaziratul Arab. Sebab itu kalau ditanyakan kenapa dalam Quran acap kali mengulang kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh, antaranya kerana mereka tinggal berdekatan dengan Jaziratul Arab. Jadi dia punya feeling dia tu lebih dirasai oleh sahabat-sahabat Nabi ataupun oleh orang musyrik Mekah pada masa tersebut, ya. Baik, sebahagian orientalis menyatakan nama Hud ini berasal dan merupakan seorang abir ataupun pengembara. Daripada perkataan abir itulah lahirnya perkataan Ibrani. Melalui proses bahasalah yang lama, Ibrani ini merujuk kepada 2 perkara, ya. Satu, bangsa pengembara, merujuk kepada bangsa Yahudi. Dan yang keduanya, orang yang bertutur dalam bahasa Ibrani atau kita sebut bahasa Ibri. Jadi di sini ada sebahagian orang tadi dia cuba mengaitkan nama Hud ini dengan orang Yahudi. Pertama ni dia kaitkan dengan perkataan Abir Ibrani. Baik, sebagai contoh tuan-tuan, yang seterusnya, nama Hud ini kan ada bersambat dengan Yahuda ataupun Yahudi. Baik, kenapakah mereka dinamakan Yahudi? Adalah beberapa sebab. Ada ulama menyatakan mereka dinamakan Yahudi sempena dengan nama abang Nabi Yusuf bin Yaqub alaihi salam. Jadi nama abang Yaqub tu Yahuda. Maka anak beranak mereka tu yang membesar di Mesir dipanggil oleh penduduk-penduduk Mesir sebagai orang daripada keturunan Yahuda. Maka disebut Yahudi. Tetapi kalau kita pergi ke persoalan lain, kenapakah abang Nabi Yusuf dipanggil atau dinamakan Yahuda? Kenapa Nabi Yaqub meletakkan namanya Yahuda? Kalaulah betul namanya Yahuda, ya, mungkin betul. Ini kerana dia ada kaitan dengan nama Hud, ya, ada kaitan dengan nama Hud.
Maka di situlah adanya timbul satu teori, ada kemungkinan bahawasanya keturunan adik-beradik Nabi Yaqub ini biasanya dikaitkan dengan Nabi Ibrahim pun ada susur galurnya dengan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Maka nama Hud itulah yang akhirnya dijadikan nama Yahuda. Baik. Dan memang dalam bahasa Yahudi, walaupun mereka tak menyebutkan nama Nabi Hud, tetapi perkataan Hud dengan maksud orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi ataupun orang yang segar biasa dituturkan dalam bahasa mereka. Ada dituturkan dalam bahasa mereka. Nabi Hud mereka tak sebut, tapi perkataan Hud wujud. Ya. Baik. Sorry tuan-tuan ya. Okey, sebagai contoh, tengok ayat Quran. Ayat Quran yang banyak, tapi saya hanya ambil surah Al-A'raf ayat 156 yang mana disebut inna hudna ilaik. Sesungguhnya kami bertaubat kepada engkau. Itu perkataan Hud merujuk kepada orang yang bertaubat kan. Jadi inilah menunjukkan Hud berasal daripada bahasa Arab. Ibn Katsir disebut inna hudna ilaik, bermaksudnya kami bertaubat dan kembali kepada engkau. Okey, baik, saya ringkaskan. Penjelasan nama Hud menurut bahasa Arab. Sebab kita ada poin lain nak sampaikan, ini mukadimah aja. Baik, kalau kita tengok perkataan Hud ini, hawada yuhawidu, itu bahasa Arab lah, hiwadan muhawadatan, bermaksud menjauhi ataupun menghindari, yakni menjauhi perkara-perkara yang keji, ya. Kemudian kalau lihat perkataan yang lain, minta maaf, saya terlepas yang satu tu. Hada yahudu haudan, bermaksud orang yang bertaubat. Kalau ayat hada fil mantiq, orang yang melakukannya dengan tenang dan lemah lembut, ataupun orang yang tutur bicaranya adalah tutur bicara yang lunak. Baik. Yang ketiga, perkataan hawada yuhawidu tahwidan, bermaksud berjalan perlahan-lahan. Dan inilah yang ditonjolkan oleh ramai ulama bahasa, beberapa ulama bahasa mentafsirkan nama Hud sebagai orang yang berjalan dalam keadaan tenang ataupun perlahan-lahan, ya. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam Maqayisul Lughah oleh Ibn Faris, beliau menyatakan asal perkataan Hud ini adalah orang yang berjalan perlahan dan tenang. Sehingga kan perkataan hawada merujuk kepada tidur, kerana ketika tidur kita tenang, tak ada gangguan yang lain, ya. Bagi Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat, beliau mendefinisikan Hud sebagai orang yang kembali dengan lemah lembut. Baik. Pada peringkat awal, orang menterjemahkan Hud sebagai orang yang bertaubat. Pandangan kedua menyatakan Hud orang yang berjalan dengan tenang ataupun ketenangan itu sendiri. Bagi Ar-Raghib, beliau menggabungkan kedua-dua definisi tersebut, yakni orang yang bertaubat kepada Allah dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesopanan. Jadi itu gabungan definisi yang dilakukan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Baik, sekarang kita nak pergi pada poin yang penting, iaitu tadabbur nama surah Hud, ya. Satu perkara yang aneh yang saya sebutkan tadi, kisah Nabi Hud bukanlah kisah yang paling dominan dalam surah ini. Bukan ini kisah yang paling dominan. Sebaliknya kisah Nabi Nuh dan Nabi Shu'aib. Bahkan perbincangan Nabi Shu'aib dengan kaum dia lebih rencam dan lebih menarik untuk ditonjolkan berbanding dialog antara Nabi Hud dengan kaum dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendirilah. Dialog Nabi Shu'aib ni banyak terdapat dalam surah yang lain, tapi dalam surah ini dia punya dialog dia teragak unik. Dan apalagi kalau dialog Nabi Nuh, lagilah unik sebab dia lagi panjang, ceritanya lagi memuaskan lah kalau kita membacanya. Baik. Jadi saya nak sebutkan ada dua jawapan yang saya ingin kongsikan berdasarkan pembacaan saya. Satu, nama Hud sebenarnya bukan merujuk kepada kisah Nabi Hud semata-mata. Bila sebut surah Hud, kita tidak boleh membayangkan ini adalah kisah Nabi Hud semata-mata, tidak. Sebaliknya kita kena faham filosofi di sebalik nama Hud yang wujud dalam semua kisah Nabi yang terdapat dalam surah Hud, iaitu kisah Nabi Nuh, Ibrahim, Lut dan sebagainya. Dalam kisah Ibrahim ada Lut, ada Hud. Dalam kisah Nabi Lut adanya Hud. Dalam kisah Nabi Shu'aib adanya Hud. Sebagaimana yang saya ada kongsikan dengan Ustaz Syari, dan Ustaz Syari lebih panjang kupasannya tentang suratul Fil.
Bila kita membaca Al-Fil, kita tidak boleh membayangkan tentera bergajah. Tak boleh. Kalau kita hanya membayangkan tentera bergajah, kita akan lihat satu kumpulan tentera yang besar, yang kuat. Tetapi kita tidak melihat kepada maksud Al-Fil itu sendiri. Al-Fil merujuk kepada dua nilai yang besar. Yang ini orang yang tidak cerdik, tidak pandai strategi. Yang keduanya adalah orang yang hidup dalam keadaan senang lenang, penuh angan-angan. Al-Fil bermakna orang yang, minta maaf ya, orang yang menggemuk bagaikan gajah, kerana mereka hidup dalam keadaan senang lenang, tidak mahu berusaha. So kalau ada dua nilai ini pada mana-mana pihak, itulah dinamakan sebagai Ashabul Fil. Bukan semata-mata tentera bergajah Abraha, tidak. Tetapi mana-mana orang ada dua nilai ini, Ashabul Fil, akan dikalahkan oleh Qairan yang bergerak dalam keadaan strategi Ababil. Baik. Kalau kita faham Ashabul Fil, kita akan lihat itu tentera darat, yang kawan ni tentera udara. Kalau bukan begitu maksudnya. Sedangkan tentera darat pun kuat, tentera udara pun kita perlukan. Tapi maksudnya adalah kebodohan ataupun kesenangan yang tidak terkawal. Ya? Baik, yang kedua, kalau kita faham perkataan Hud, rupa-rupanya kisah Hud ini ditonjolkan kepada Nabi SAW agar Nabi Muhammad SAW lebih kerana Nabi Muhammad ketika itu lebih memerlukan kepada filosofi Hud, bukannya Nuh. Kalau Nuh memang tak sesuai di sini. Nuh ini, kalau tuan-tuan tahu maksud Nuh yang sebenarnya sangat luar biasa, baru kita faham kenapa Nabi kaitkan Nuh dengan Umar. Dia bukannya maksud Nabi yang kalau kita baca dalam surah Nuh, Nabi ni Nabi lemah lembut, ada orang buat baik. Tak, bukan begitu. Dan kalau kita baca surah Hud, kita bayangkan ini cerita yang penuh dengan konflik. Rupa-rupanya Hud itu mengandungi maksud yang ketenangan. So, Nabi Muhammad lebih memerlukan perkataan Hud dibandingkan perkataan Nuh, dibandingkan perkataan apa-apalah Nabi yang lain, Musa dan sebagainya. Baik. Satu, berdasarkan keterangan yang saya sebutkan, ada tiga nilai tadi. Satu, bertaubat. Yang ini Nabi Hud adalah orang yang suka bertaubat dan mengajak orang lain untuk bertaubat. Nanti kita akan jumpa poin-poin dia, ya. Yang kedua, Nabi Hud adalah orang yang sangat bertenang. Ini saya sebutkan. Selama ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Ustaz Syahri, Syafiq, ya, saya kalau membaca surah Hud, saya akan membayangkan situasi yang amat detail. Kenapa? Kerana kaum Nabi Hud ini, iaitu telah dibinasakan oleh angin sarsar. Angin sarsar berarti angin puting beliung yang bergerak tanpa henti. Sar, tanpa henti bergerak. Dan angin puting beliung, dan sebenarnya bukan angin sarsar dia yang membinasakan kaum dia. Dia ada beberapa jenis angin. Termasuklah angin Aqim, angin yang memandulkan bumi Ad pada masa tersebut sehingga tidak tumbuh tanaman-tanaman yang baik. Dan kemuncaknya adalah angin sarsar. Dan angin sarsar itu atiyah, melampaui batas. Bergerak selama berapa lama tempohnya angin sarsar bertiup? Sab'a layal wa samaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. Jadi bila saya baca surah Hud, saya membayangkan situasi yang amat menakutkan, yang getir, dan banyak konflik yang berlaku. Rupa-rupanya bukan itu tumpuan yang sebenarnya dalam menceritakan kisah Hud. Kenapa kita mesti memberikan fokus kepada azab yang menimpa kaum Ad semata-mata? Kenapa pemikiran saya ni mesti fokus terhadap kejahatan yang dilakukan oleh kaum Ad semata-mata, sedangkan sepatutnya saya memberikan fokus kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ini peribadi saya lah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Saya langsung tak memberikan tumpuan kepada siapa Nabi Hud. Saya banyak fokus kepada kaumnya yang jahat, apa azab yang menimpa kaum dia, sehingga kita terlupa tentang karakter Nabi Hud, seorang yang sangat bertenang. So nanti kalau baca kisah Nabi Hud, kita cuba kaitkan dengan ketenangan yang wujud, as-sakinah tadi, ya. Baik, tapi nanti saya akan datangkanlah beberapa ayat. Dan nota ni pun tak habis lagi. Satu hari, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Syahri dera saya semalam tak buat kerja, pagi ni makan pisang je. Kalau dia tak pandai nasi Arab, saya tak tahulah apa yang berlaku. Dan yang ketiga, berjalan dengan perlahan-lahan. Ini menunjukkan Nabi Hud adalah orang yang tenang. Dia tak gelojoh. Dia berbeza dengan Nabi Yunus sebagai contoh. Tapi Nabi Yunus bukan gelojoh. Nabi Yunus ni dia payah cerita dan Ustaz Syahri cerita nanti, ya. Nabi Hud ni dia orang tenang. Dia kalau boleh, nanti kita jumpa ayat dia. Dia tak nak azab menimpa kaum dia.
Tetapi dia punya sifir Allah Azza wa Jalla terhadap kaum dahulu, satu, kalaulah Nabi itu telah menunjukkan mukjizat yang paling besar dan kaum yang menolak mukjizat tersebut, azab akan turun. Yang kedua, kalaulah Nabi itu telah sampai ke tahap yang paling tinggi dakwah dan kaumnya telah sampai ke tahap yang paling tinggi penentangan, barulah azab turun walaupun Nabi tersebut tidak mahu azab diturunkan. Dia tak nak. Tapi kalau dah sampai tahap, ya, Allah akan turunkan azab tersebut. Baik. Dua elemen ketenangan, bertimbang rasa, lemah lembut, bertaubat, semuanya wujud dalam surah Hud bermula ayat Alif Lam Ra lagi. Dah wujud sampailah ayat yang paling hujung. Baik. Yang ketiga, kata Abu Zuraik, penamaan surah Hud ini akan memberikan isyarat kepada Nabi SAW apabila berhadapan dengan dakwah, semacam Allah nak sebut pada Nabi Muhammad, Hudan ya Muhammad. Hudlah, mana tenanglah wahai Muhammad. Ataupun ingatlah kisah Hud wahai Muhammad. Ingatlah ketenangan yang dimiliki oleh Nabi Hud wahai Muhammad. Seolah-olah begitu mesej yang disampaikan oleh Allah dalam surah Hud, ya. Okey, jadi baik. Surah Hud adalah kesinambungan surah Yunus dan selepas itu surah Yusuf. Baik. Ketika surah Yunus dan surah Hud diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi telah mengalami satu keadaan yang paling menyedihkan dalam dakwah apabila dua orang tokoh yang paling besar mendukung Nabi SAW telah meninggal dunia, iaitu Abdul Manaf, dikenali sebagai Abu Talib. Betul kot namanya Abdul Manaf, ya, saya kena cek balik. Dan yang keduanya adalah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ada nama Khadijah di sini? Ada. Yang mana bisa kenal? Jauh tak ada Johor. Jauh. Apa maksud Khadijah, puan? Isteri Rasulullah bukan maksud dia, kan? Khadijah adalah orang yang lahir tak cukup bulan. Yes. Khadijah bermaksud orang yang lahir tak cukup bulan. Puan lahir cukup bulan ke? 9 bulan cukup. Sebab memang ada orang yang lahir tak cukup bulan, mak dia pun namakan dia Khadijah, orang yang tak cukup bulan. Tapi dia ada filosofi di sebalik nama Khadijah. Nanti saya cerita berdepan je lah, yang lain tak payah lain. Ada filosofi dia. Macam kalau tuan dalam perempuan ada yang anak nama Huzaifah. Huzaifah berasal daripada kanan Hazaf, buang. Huzaifah buang apa kita tak tahu. Ukasyah laba-laba. So ada orang tanya saya, apa nama Ukasyah? Laba-laba. Laba-laba? Ya, laba-laba. Nak kata apa? So, tapi ada filosofi. Filosofi tu kita kena clear, ya. Baik. Nanti saya cerita, puan jangan sedih sebab nama puan mempunyai maksud yang sangat luar biasa. Tapi saya kalau ada anak lagi, saya nak tak nama Khadijah atau Aisyah. Tapi ialah tak ada anak dah. Baik. Biar dulu. Yang kelima, Allah Azza wa Jalla ingin mengurangkan kemarahan dan kesedihan yang besaran dalam diri Nabi SAW. Masa tu Nabi tengah hot lah, Nabi yang marah. Siapa pun kalau tak ada perasaan marah, tipulah, kan? So Nabi sedih sehingga kan menurut ahli sejarah, bukan ahli hadis, ini hanya ahli sejarah, dipanggil Amul Huzn. Tahun tu kecita, kan? Sebenarnya dia, kalau ikut bahasa Quran, dia tak sesuai digunakan nama Am. Mungkin sesuai sanatu Am, tahun tu kecita. Baik. Dalam keadaan Nabi berduka cita, Nabi amat sedih dengan penentangan kaum dia, Allah Azza wa Jalla turunkan surah Hud, Hudan ya Muhammad. Tenanglah Muhammad. Sabar wahai Muhammad. Dan ingatlah balik kisah Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang turut menghadapi penentangan yang dahsyat daripada kaum dia. Hudan. Baik. Kalau kita lihat dalam ayat 1 hingga 4 surah ini, apa elemen yang ditunjukkan? Ini kita bentangkan secara ringkas, ya. Alamak, sebelum tadi 9 10 minit saya berhenti. 10 minit saya berhenti. Minta maaf. Ini program Tatuan dengan Ustaz Syahri. Nanti kalau sama-sama saya panjang lagi lah. Baik. Dalam ayat yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan cuba ingat dalam kepala perkataan istighfar dan minta ampun, taubat. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW supaya memperingatkan kaum dia bahawa Nabi ini adalah Nazir dan Bashir yang mengajak agar meminta ampun kepada Allah dan bertaubat. Kalau kisah Nabi Nuh macam mana?
Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qablika an ya'tiyahum azabun alim. Betul Begitu? Min qabli an Surah Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyakum azabun alim. Baik. Perkataan yang digunakan hanyalah an anzir. Tidak ada perkataan an abshir. An abshir artinya memberikan khabar gembira. Yang ada hanyalah an anzir untuk memberikan peringatan yang keras. Jadi itu menunjukkan karakter Nabi Nuh. Memang karakter Nabi Nuh keras sebenarnya. Yang keras. Di sebalik nampak lembut tu dia ada kekerasan ataupun ketegasan. Hud pula adalah Nabi yang lembut. So dalam surah Hud dia ada elemen kedua-duanya. Nazir ada, Bashir ada. Dan ditonjolkan elemen Bashir tadi supaya kamu memohon keampunan kepada Allah Rabbakum dan juga memohon taubat kepadanya. Summa tubu ilaih. Baik. Kemudian ni pada ayat akhir pun begitu. Pada ayat yang akhir, wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alaih. Kepada Allah lah kembali segala urusan, maka kita mesti melakukan dua perkara. Sembahlah Allah dan juga bertawakal kepadanya. Ya, sembahlah Allah dan bertawakal kepadanya. So ini adalah elemen yang mewarnai surah Hud dari awal hingga akhir. Ajak orang buat baik, mohon ampun, bertaubat, menyembah Allah, bertawakal kepada Allah. Berbeza letaknya dengan, kalau boleh saya buat perumpamaan dengan surah Nuh, yang pada akhirnya pun Nabi Nuh masih mendoakan kehancuran kaum dia. Dan akhirnya barulah Nabi Nuh mendoakan orang beriman yang tulen keimanannya, iaitu orang beriman yang masuk ke dalam rumahnya sahaja. Yang orang beriman yang berada di luar ini kebanyakannya munafik. Itu tidak perlu diberikan keampunan. Itu tegas, tegas. Nabi Hud, kisah Nabi Hud berbeza, ya. Baik. Dalam kisah Nabi Hud ini menunjukkan karakter Nabi Nuh alaihissalam ditonjolkan. Walaupun Nabi Nuh saya sebut yang dia tegas, tapi dalam surah Hud Allah tunjukkan nilai-nilai kelembutan. Yang mana Nabi Nuh tidak mengusir orang-orang miskin kalangan pengikut dia. Walaupun inilah permintaan kaum Nabi Nuh, dan inilah yang disebutkan dalam surah Syu'ara pun, supaya Nabi Nuh ni keluarkan orang-orang miskin, orang yang tidak ada pangkat. Hanya orang yang berpangkat dan orang kaya sahaja layak menjadi pengikut Nabi Nuh. Tapi apa komen Nabi Nuh? Tak boleh. Siapa yang boleh membela saya di hadapan Allah kalau saya mengusir mereka? Ini menunjukkan sifat kesantunan. Hud, ya, Hud yang wujud dalam diri Nabi Nuh. Baginda juga berlemah lembut dan sangat bertimbang rasa. Dan dalam soal memberikan ruang kepada anaknya yang derhaka kepada Allah. Dan kisah Nabi Nuh dan anaknya tak disebutkan dalam surah yang lain, hanya dalam surah Hud. Kerana Allah Azza wa Jalla ingin menyatakan pada Nabi Muhammad isu tadi, Hudan ya Muhammad, tenanglah wahai Muhammad, sebagaimana Nabi Nuh pun tenang, masih mengajak anaknya supaya naik dalam kapal walaupun ternyata anaknya derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ajak lagi, naik sekali. Dan lepas naik tu anak dia enggan. Apabila anaknya dah mati pun dia doa lagi, inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Sesungguhnya itu adalah anakku, janji kamu adalah benar. Allah Azza wa Jalla terpaksa memberikan penegasan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan anak kamu, dia telah melakukan perbuatan yang tidak elok. Tapi cerita itu Hud yang wujud dalam diri Nabi Nuh. Maka tak bolehlah kita nak Nabi Muhammad nak usir kaum dia, kamu derhaka kepada Allah, pergilah jauh-jauh, tak nak pedulikan kaum dia, tak boleh. Hud ya Muhammad, ya, Hudan. Nabi Hud juga mengajak kaum dia, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, mohon ampun dan taubat kepada Allah. Dan bila kita lihat dalam kisah Nabi Hud ini, ayat 50 sampai 59, yang amat menarik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, langsung tidak wujud celaan ataupun kecaman Nabi Hud terhadap kaum dia. Tak ada. Semuanya lemah lembut. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ayat 50 hingga 59, kalau ada masa yang 8 nanti. Ada tak kecaman kaumnya, kecaman Nabi Hud terhadap kaum dia? Tak ada. Berbeza kalau kita lihat dalam kisah Nabi Lut. Nabi Lut perempuan dia disebut, qala inni li'amalikum minal qalim, aku berbuat menyampah dengan perbuatan kamu. Dia sebut, dia pegang, ya, itu dalam surah Syu'ara.
Begitulah dalam kisah yang lain. Tapi Nabi Hud dia tak ada pun nilai dia mencerca kaum dia. Dia mengajak buat benda baik je. Itu Hud. Tenang ya. Nabi Salih alaihi salatu wassalam pun mengajak kaum dia, ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairi. Akhirnya fastaghfiru summa tubu ilaihi. Mohon ampun kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla itu Nabi Saleh. Allah Azza wa Jalla tunjukkan sifat Nabi Ibrahim, inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Benar-benar halim. Halim ni adalah orang, apa maksud halim? Halim penyantun. Penyantun macam mana? Tidak suka mendoakan keburukan kepada kaum dia. Jadi ini mewarnai surah Hud ya. Kalau kita sebut Allah bersifat halim, artinya Allah menangguhkan azab kepada hamba-Nya. Nabi Ibrahim bersifat halim, dia kalau boleh dia tak nak mendoakan azab kepada kaum dia. So kita jumpa tak Nabi Ibrahim mendoakan kehancuran kepada Namrud? Tak jumpa. Kita jumpa tak Nabi Ibrahim mendoakan keburukan pada bapa dia? Langsung tak jumpa. Bahkan wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi syaqiyya. Minta maaf. Dia sebelum tu ada sebelum tu dia nak minta ampun lagi pada ayah dia. Baik. Ada tak Nabi Ibrahim bagaimana deal Nabi Ibrahim dengan para malaikat? Tak boleh ke kalau jangan timpakan azab kepada kaum Nabi Lut? Itu bincang dia. Tapi tak boleh dah, tak boleh nak tangguh dah. Allah dah tetapkan kaum Sodom mesti diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi Ibrahim halim. Dan perkataan halim itu ditunjukkan dalam surah Hud. Awwah ni sebagian ulama, tapi dipanjanglah perbahasan awwah, orang yang berhati lembut. Dan munib, orang yang bertaubat, sama dengan maksud nama Hud, orang yang bertaubat. Baik. Kalau kita lihat dialog Nabi Syuaib yang panjang tu pun, Nabi Syuaib menyatakan wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Mohonlah ampun kepada Tuhan kamu dan bertaubat. Cuma dia punya, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, yakni dia berakhir dengan inna rabbi rahimu wadud. Dan inna rabbi rahimu wadud, yakni inna rabbi qaribum mujib. Ada beberapa tulisan kajian mengkaji Asmaul Husna yang menjadi penutup kepada mana-mana ayat. Panjanglah kalau duk baca semua buku tuan-tuan dan puan-puan, pening, semua buku tak habis. Baik. Dan pada akhirnya Allah Azza wa Jalla sebut perkataan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tasghaw. Jadi pun ada elemen taubat, kamu kena istiqamah bersama dengan wa man taba ma'aka, bersama dengan orang yang bertaubat dengan kamu. Artinya elemen taubat ni wujud dalam surah Hud. Banyak lagi lah tuan-tuan dan puan-puan, sebagai akhir ni pun begitu. Ada elemen taubat. Pada ayat yang terakhir pun ada elemen taubat. So, di sini saya rumuskan ada 3 perkara. Nilai Hud yang pertama adalah walaupun mereka berterusan melakukan perbuatan mungkar, wahai Muhammad dan kita semua, nasihat tetap perlu diberikan. Hudan ya Muhammad, hudan ya ikhwah. Nilai Hud yang kedua, bersabar menunggu janji kemenangan yang akan direalisasikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah paling tahu masanya bila. Dan masanya muncul dalam surah Yusuf, terbentuklah sebuah kerajaan yang besar. Setelah mengalami proses sabar, santun, berjalan dengan strategi, bertaubat kepada Allah, dalam surah Yusuf nanti dapatlah sebuah kerajaan yang besar. Ya? Baik. Nilai yang ketiga adalah kita hendaklah menyembah Allah Azza wa Jalla dan berserah diri kepadanya. Inilah nilai yang wujud dalam Hud. Dan kenapa surah ini dinamakan surah Hud, Hudan ya Muhammad. Ini saya berhenti tepat pada pukul 10. Saya nak tunaikan janji pada Ustaz Syahri. Dan saya minta maaf kerana pembentangan tu agak laju, kerana banyak poin lagi dibentangkan. Tapi insya-Allah tak apa. Kalau okey, saya akan berikan nota ni pada Ustaz Syahri untuk diberikan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau okey, kalau saya nak bagi. Setakat ni rasa macam terkekut lagi nak bagi. Wah, tak payah bayar. Kita dah print, Ustaz Zul tak bagi. Jangan susah. Nanti bagilah. Baik. Kita berhenti di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nota dah di print.
Ustaz Zul keberatan kita. Saya beramanah dengan sahabat saya, jadi tak edak. Jadi tuan-puan berdoa supaya Ustaz Zul lembut hati. Muda. Sebenarnya Ustaz Zul telah cover beberapa isu penting dalam surah ini. Tidak apa lagi makna serta mikrofon. Saya sangat menghargai pemegang Ustaz Zul Khairi. Satu perkara baru kita belajar, saya jangkakanlah ini satu pendekatan baru barangkali bersempena norma baru, di mana kita tidak lagi sekadar faham surah itu ada cerita Nabi Hud, tetapi adanya unsur hudan dalam kesemua isu-isu dalam surah Hud. Dalam perkataan lain, ini bukan sekadar Nabi Hud, ini surah Hud. Apa maksud surah? Ia adalah gabungan beberapa unsur untuk menjelaskan tentang sesuatu tema. Sebab surah ini berasal daripada perkataan sur, yakni binaan tembok yang tinggi untuk melindungi kota raja. Kota yang dimiliki oleh raja, kota itu sangat berharga. Jadi binaan ini bukan satu layer, bukan satu unsur, ada pelbagai unsur untuk melengkapkan sesuatu binaan. Jadi dalam surah Hud ada pelbagai unsur. Bahkan kisah pun bukan satu kisah, tetapi adanya satu tema yang di bawahnya, adanya satu tema yang menaungi pelbagai cerita. Terima kasih. Wa jazakallahu khairan kathiran. Ustaz Zul. Sebab 5 kali Hud ni diulang dalam surah ni.